Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel aku, channel Syed Zaman Rajak. Terima kasih pada korang semua yang masih lagi setia dengan channel ni, yang dah subscribe. Aku ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Kepada korang yang baru jumpa channel ni, aku harap korang juga boleh tekan butang subscribe tu dan juga tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru daripada channel aku ni. Alright, untuk video kali ni kita nak unboxing satu barang ni, yang ni kat belakang aku ni. So barang ni adalah peti sejuk daripada Hisense. Kalau korang tengok dekat kotak ni, dia tulis Hisense. Okey, sebelum ni aku ada buat juga review peti sejuk aku sendiri, iaitu peti sejuk Hisense 4 pintu tu. Kalau korang nak tengok video tu, aku letakkan link dekat atas ataupun dekat description lah, korang boleh tengok. Dan alhamdulillah video tu banyak juga dapat dia punya sambutan. Bukan sambutan lah, mungkin ramai juga yang view lah dan nak tanya adakah peti sejuk tu bagus ke macam mana. So setakat ni alhamdulillah dah lebih setahun, dah 2 tahun kot. Peti sejuk tu masih lagi berfungsi dengan baik, tak ada apa-apa masalah. Dan alhamdulillah aku diberi peluang untuk review satu lagi peti sejuk. Tapi kali ni aku dapat unit pinjaman lah, pinjaman sementara untuk aku unbox dan juga kita nak tengok lah apa kelebihan yang ada pada peti sejuk terbaru ni. Bismillahirrahmanirrahim. So kalau kita tengok kat sini, ini adalah keseluruhan dia. Dia ada 4 pintu lah. So ada pintu bahagian atas dan pintu bahagian bawah lah. Jadi untuk pintu bahagian atas ni adalah untuk fridge lah. Fridge ni untuk sejukkan, untuk sejuk beku lah. Sejuk beku di bahagian bawah dua ni. Jom kita tengok bahagian dalam dia. Okey, tapi sebelum tu, untuk peti sejuk ni model ni, untuk pemegang, dia tak ada pemegang dekat luar Jadi dia ada pemegang dia. Keseluruhan pintu ni adalah pemegang dia lah. Sini kalau korang seluk ni, so ni kita boleh buka lah kanan dan kiri dia contohnya macam ni, dan bawah pun sama juga. So sepanjang pintu ni adalah pemegang untuk kita buka. So kita buka so buka. Okey, ini adalah bahagian dalam dia. So kita buka dua-dua. Dekat bahagian dalam pintu ni, kanan dan kiri ada rak pintu lah, kata door rack kat sini. So dia ada dua, satu dan dua, atas bawah. Dan bahagian bawah dia ni, kalau kita tengok dia macam agak, ruang dia agak besar sikit. Yang ni mungkin untuk kita letak botol ke sos ke kat bawah ni. Kita tengok dekat bahagian bawah ni, dia ada macam tekstur sikit lah kat bawah ni. Dia ada macam gigi ni. Kuatan dia ni memang tahan guys. So kalau kita letak botol air yang besar ke, contoh macam Coke ke kan, besar macam ni, mungkin dia akan tahan guys. And then untuk cuci mudah je. Korang just contoh macam ni korang just angkat je. So angkat, kita boleh cuci dah. Yang ni untuk tekstur tadi lah yang aku ceritakan tu. So macam tu, ni dia. So boleh cuci, lap apa semua, dan kita pasang balik lah. So nak pasang ni pun memang mudah je lah. Masuk dan tekan. So budak-budak pun boleh buat Okay, sama juga bahagian atas dia dan bawah ni. Dan bahagian kiri ni, dia bahagian kiri ni pun sama juga guys. Dia punya door rack dia pun sama, kedudukan dia sama. Okey guys, itu bahagian pintu dia. Sekarang ni kita pergi bahagian dalam. Okey, kalau kita tengok bahagian dalam, pertama sekali yang kita nampak adalah LED lah. Ni LED putih. Okey, kat atas ni, so sangat terang lah. Kita boleh nampak keseluruhan makanan ataupun barang-barang yang kita masukkan kat dalam fridge ni. Senang nak nampak lah sebab dia punya cahaya tu warna putih. Kalau korang tengok, dia multi airflow. Multi airflow ni maksudnya dia punya udara sejuk dia daripada pelbagai arah lah. Sebenarnya korang tak kisahlah korang nak letak barang makanan korang tu kat bahagian mana, so dia akan sejuk sebab dia punya airflow tu dia pelbagai bahagian lah. Contoh macam ni dia ada udara sejuk tu datang di semua bahagian lah. Semua bahagian ni kena. Kita ada dua para lah. Ni dua para. So para yang pertama dekat atas ni. Okey, yang ini dia buat daripada kaca Ni dia buat daripada kaca. Jangan risau guys, model sebelum ni aku gunakan lebih kurang sama je. Dia punya para ni, dia sangat tahan lah. Walaupun kita letak banyak bahan-bahan ke barang-barang yang berat-berat, walaupun berat sekalipun, dia still tahan guys. Dan yang kedua, untuk para ni, dia ada para satu lagi, para yang sama. Tapi untuk para yang kedua ni, kita boleh tukar sebenarnya. Kalau kita tengok dia ada satu lagi sesendal kat sini. So kita boleh buka dan kita boleh pasang untuk kat bawah ni pula. Okay, so yang ni aku tak buka lagi ni. So kita boleh buka dan kita boleh pasang untuk bahagian bawah lah. Ini kalau kita ada bahan ataupun barang-barang yang agak tinggi sikit lah. Ni kalau sini mungkin kita nak letak barang rendah je. Kalau ni mungkin
Kalau ada barang tu tinggi sikit, mungkin kita boleh turunkan ke bawah. Dekat bahagian bawah ni kita ada dua kotak. Yang pertama adalah kotak untuk bahagian segar lah, bahagian sejuk segar orang panggil, ataupun bahagian bahasa dia tulis cool fresh box, bahagian sejuk segar. Okey, untuk bahagian sejuk segar yang pertama ni, ia adalah berfungsi untuk menyimpan, contohnya untuk aiskrim. Ikan ni maksudnya contohnya bukan ikan lah, ikan, daging, mana-manalah yang frozen tapi kita tak nak dia 100% keras lah. Berbanding kalau kat freezer bawah dia memang totally keras. Ini untuk bahan makanan yang kita nak gunakan untuk yang hari-hari terdekat lah, esok ke lusa ke macam tu, kita boleh letak dekat cool fresh box ni. Kat sini mungkin kita letak aiskrim ke. Sini dia temperature dia kiranya 0 darjah Celsius. Maksudnya still sejuk dan beku lagi lah, tapi tak beku dalam frosting lah. Macam tu Dan seterusnya dekat bahagian kotak yang belah sini, ia adalah untuk kotak buah-buahan dan juga untuk sayur-sayuran lah. Beza dia kanan dan kiri ni, kalau kita tengok bahagian kanan ni yang untuk cool fresh box ni ataupun kotak sejuk segar ni, dia ada ni guys, dia ada kita boleh ubah dengan tombol ni yang pertama sekali kita boleh pilih untuk sayur-sayuran ataupun bahan makanan daily ni, macam bahan makanan frozen lah kot kan, makanan sejuk beku ke ataupun ni ayam, daging apa semua tu, yang kita boleh ubah guys. Contohnya kalau kita nak letak untuk daging, kita boleh letak kat bahagian sini lah. So nanti dia akan buka udara sejuk tu masuk kat sini So kat sini akan jadi sejuk beku jugalah, tapi tak terlampau beku sangat lah. So macam tu. Kalau kita tengok dekat bahagian atas ni, so dia ada macam kawalan lah, kawalan untuk mengawal kelembapan lah Okay, kalau kita tengok sini high humidity dan low humidity. High humidity ni maksudnya kelembapan dia tinggi lah untuk bahan makanan, contohnya macam ikan, daging. Kita nak simpan dia punya kelembapan tu lah, berbanding sayur-sayuran. Sayur-sayuran ada sayur-sayuran atau buah-buahan, dia tak memerlukan kelembapan yang tinggi, jadi kita perlu letakkan pada low humidity lah. Macam tu. So dia beza dia apa tau guys, dia punya tu dia lubang-lubang ni maksudnya tak ada udara masuk keluar lah. Kalau low humidity maksudnya dia tak lembab. Lembab maksudnya dia bila kita tutup rapat contoh macam ni, udara tu dia tak boleh keluar, kelembapan tu duduk dalam ni je lah. Jadi bila low humidity, so udara dia sentil bergerak lah. Dan yang bagusnya guys, kalau korang tengok, dia ada kaca, dia ni kaca juga, jangan risau, ni tahan juga guys. Yang ini kita boleh nampak apa bahan-bahan yang duduk dalam, itu yang bagusnya. Contoh macam ini sekalipun kan, yang ini pun dia look sinar, jadi kita boleh nampak lah apa yang ada kat dalam. Daripada depan ni pun kita dah tahu. Dan yang bagusnya dia macam drawer dia macam laci, so kita boleh buka macam ni. Tu ni kita boleh buka 136 darjah. Jadi drawer ni kita boleh tarik sampai habis. Jadi tak perlulah kita nak capai-capai tu So kita buka sampai habis, so kita boleh lah ambil kita punya barang makanan kita macam tu Lupa juga dekat bahagian kiri ni, so untuk buah-buahan pun sama juga. Kita dapat satu ni ni untuk buat air batu lah. Okay, buat air batu ni korang boleh buat letak dekat bawah nanti Dan kita juga dapat ni lah pemegang telur ni, dapat dua. Macam mana kita nak kontrol suhu. So dia ada dua guys. Yang pertama adalah untuk freezer dan yang kedua adalah untuk fridge. Okay, fridge ni adalah bahagian atas kita tadi tu, freezer adalah bahagian bawah. Cara nak kontrol contohnya macam freezer, kita tekan je bahagian ni. Yang ini kita tekan, so dia akan pilih lah untuk 16, 18, 20, 24. 24 ni yang paling sejuk sekali untuk kita bekukan barang makanan kita ke bawah lah, ataupun kita nak buat air batu ke. Untuk nak control dia, kita tekan je. Contohnya 24 adalah yang paling tinggi lah, maknanya paling sejuk sekali. And then ada satu lagi fungsi, kalau kita nak buat air batu cepat, kita nak jadikan dia super freeze. Super freeze ni kira macam fungsi untuk sejuk gila lah, cepat. So kita boleh tekan 3 saat pada butang ni. 1, 2, 3. So dia akan jadi super freeze lah. Ni sangat sejuk lah. Fungsi dia tak sepanjang masa tau. Jangka masa dia adalah 52 jam. Dalam masa 52 jam dia automatically dia akan cancel lah. So macam tu. So nanti dia akan automatically cancel benda ni. Sama juga dengan bahagian fridge ni. Fridge ni kita panggil super cool. Yang ni super cool, maksudnya bahagian sini kita nak jadikan dia sejuk. Airflow dia sangat sejuk. So kita tekan tekan fridge ni, tekan lama 3 saat. So dia akan jadi super cool. Okay guys, kita dah cerita berkenaan dengan ciri-ciri yang ada dekat bahagian dalam. Okay, satu lagi ciri dia adalah no frost lah. No frost maksudnya dia tak ada air batu. Kalau korang pernah tengok dulu peti sejuk lama kita kan, dia ada air batu yang keras tu. Untuk peti sejuk ni dia tak ada frost. Frost tu tak ada air batu lah. Dia beku tapi tak ada air batu. Pelik juga Okay, kita tutup dulu bahagian atas ni.
So jom kita pergi bahagian bawah guys. Bahagian bawah dia ada dua pintu Bahagian atas, dua pintu ni adalah kita pergi pada kompartmen yang sama. Tapi untuk bahagian bawah ni kompartmen dia berbeza-beza lah Jom kita tengok pintu yang pertama ni. So untuk buka dia sama juga, kita boleh buka dekat bahagian mana-mana saja. So just tarik je lah. So ni bahagian bawah, so kita dapat rasalah udara sejuk dia dah mula sejuk. Bahagian bawah ni dia bezakan Kalau korang tengok dia ada divider sini. Kanan dan kiri dia punya kompartmen tu berbeza. Jadi kita tak kacau lah apa yang ada dekat bahagian kiri belah sana tu. So kita boleh buka dan ia menjimatkan lagi elektrik lah. Dia dah jimat dan dia lagi jimat lah. Untuk bahagian ni dia ada 3 drawer ataupun 3 laci. Laci yang pertama adalah laci terbuka lah macam ni. Jangan risau guys, yang ini kita boleh letak bahan makanan ataupun sejuk beku lah. Yang ni yang kita selalu nak guna kan. Contohnya macam nak letak aiskrim ke, air batu ke yang kita nak buat, kita boleh letak bahagian ni lah. Senang kita nak capai And then yang bahagian kedua adalah laci yang kedua untuk kita letakkan ayam, ikan ke apa ke yang kita jarang-jarang nak guna lah Dia flow dia macam ni guys. Kalau kita, contohnya pagi kita pergi kerja, malam kita nak masak ikan ke daging yang kita frost dalam ni, kita boleh angkat, boleh letak dekat bahagian sejuk segar dia tu kan. Kita boleh letak kat atas tu, balik dia tak terlampau sejuk, tak terlampau beku lah macam tu. Okay, yang ni pun kira besar juga guys. Ni lebih kurang dalam 70 liter dia punya ni. Dia punya saiz dia. Ni sama 70 liter, so dia besar lah. Okay, so ni yang bagusnya dia load sinar guys. So korang boleh tengok apa yang ada kat dalam lah, apa yang dah habis, apa yang ada. So kita boleh, oh hari nak masak ni lah, so ada kan. Alright, ini adalah belah kanan. Kita buka pula belah kiri dia. So kita buka belah kiri, lebih kurang sama untuk kita buka Okay, dia punya capacity serupa juga, bentuk pun sama juga dengan belah kanan. Jadi memang besar guys dia punya saiz berbanding dengan kita punya yang 2 pintu ke. Yang ini pun sama juga guys. Untuk bahagian kiri ni dia ada 3 laci. So ada satu laci terbuka macam ni. Kita boleh letak aiskrim ke, air batu ke. Kita boleh je nak, contoh atas ni untuk letak aiskrim saja. So macam tu ataupun air batu saja. Okay, ini mungkin untuk makanan sejuk beku kita ke, frozen food kita ke, kari pak frozen ke apa ke, semua boleh duduk dalam ni lah. Okay, ni saiz besar 70 liter. Okay, dan sama juga kat bawah ni. Ni mungkin kecil sikit daripada yang bahagian atas ni. Tapi bagusnya dia load sinar so kita boleh nampak lah. So kita dah tahulah, kita buka je kita boleh tahu kita apa yang ada, apa yang tak ada kat dalam tu Ada satu lagi yang aku nak highlightkan kat sini. Okay, kalau korang yang sebelum ni tak pernah guna peti sejuk yang ada 4 pintu ataupun 2 pintu kanan kiri ni, apa yang korang kena tahulah kalau kita tengok dekat bahagian atas ni. Okay, kalau korang tengok dia tak ada tulang tau kat tengah ni. Jadi tulang ni dia duduk dekat sini tau. Ni kat sini. Mudah lah kalau korang tutup bahagian sini. So dia still kedap lah. Still kedap. Contohnya kalau korang nak tutup belah sini, nak buka adjust belah sini, so dia still okay lagi. Itulah kita nak tunjuk lah. Sebelum ni kalau korang buka satu pintu, korang tak perlulah nak berhati-hati dengan benda lah ni kan. Tapi yang ni dia ada tulang kat tengah ni lah. Tapi jangan risau guys, dia punya ni still reliable lah. Nampak? Kalau korang nak buka sebelah saja pun boleh, nak buka belah sini saja pun boleh. Alright guys, itu dia aku punya review berkenaan dengan peti sejuk iSense ni. Apa pendapat korang berkenaan dengan video ni? Kalau korang suka, please like. Kalau ada apa-apa komen, boleh tulis komen dekat ruangan komen di bawah. Kongsikan pada rakan-rakan korang semua yang mencari peti sejuk, macam mana, nak yang ada inverter ke, tak ada inverter ke, boleh ni. Tapi untuk Hisense ni aku suggest pada korang lah. Kalau korang nak dapatkan, nanti aku letakkan link dia kat bawah. Dia ada banyak model yang ada inverter ni, tapi ni adalah salah satunya. Okay guys, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Please, kepada korang yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.